السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله وهداية من سبيل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ونعم الملائكة المقربين وافتح علينا برحمتك وعلى الناس. رب اشرح لي صدري. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بهم في الدارين. Dan adapun hukum akal, dan ialah yang dikehendaki pada ilmu usuluddin. Dan adapun hukum akal. Kita dah lepas dua bagai hukum, ialah hukum syarak dan juga telah lepas hukum adat. Maka di sini yang ketiga ialah hukum akal. Maka hukum akal ni katanya dan ialah yang dikehendaki pada ilmu usuluddin. Ialah hukum yang dimaksud, yang dikehendaki pada bahasan, pada bicaraan ilmu usuluddin. Jadi maknanya dalam pengajian kita dalam ilmu usuluddin, maka bersangkutlah dengan hukum akal. Jadi maknanya maksud yang kita nak di dalam ilmu usuluddin tu ialah hukum akal. Adapun dua hukum yang lalu ialah hukum syarak dan hukum adat, walaupun disebut di dalam kitab usuluddin sekalipun, tetapi bukan maksud. Bukan maksud. Hanya disebutkan hukum syarak dan hukum adat tu sebabnya setengah padanya benda yang tak dapat tidak kita kena mengetahui, lalu tu disebut. Kalau kiranya bukan maksud bagi, bukan masuk di dalam bahasan ilmu usuluddin. Lagi pulanya sebutkan dua hukum yang telah lalu, hukum syarak dan hukum adat tu atas jalan sambilan. Atas jalan sambilan kerana bahasa hukum itu terbahagi kepada tiga bagai. Hukum syarak dan hukum akal dan hukum adat. Maka yang kita nak guna di dalam ilmu usuluddin ialah hukum akal. Maknanya dua yang telah lalu itu bukan maksud. Maka apa dia hukum akal? Iaitu maka iaitu. Kita nak ada maka. Iaitu tafsir, kita tafsir tambah maka, bukan kita bagi kitab. Maknanya takdir tafsir lah. Iaitu ni maka iaitu. Sebab adapun dimulai dengan adapun, kaedah nahunya mubtada dimulaikan dengan amma dengan adapun, di khabar mesti menyertai dengan fa, bahasa Melayu katanya maka. Tengok dalam khutbah Jumaat. Kalau khutbah Jumaat yang dulu-dulu sikit katanya adapun maka kena ada.
Iaitu menyabitkan satu pekerjaan bagi satu pekerjaan atau menafikan dia daripadanya dengan tiada terhenti atas berulang-ulang dan tiada terhenti pula atas menghantarkan dia oleh syarak. Jadi hukum akal ni ialah menyabitkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan atau menafikan dia daripadanya. Sakat itu hukum semata-mata hukum. Sebab hukum semata-mata hukum tak tilik kepada hukum syarak, hukum akli dan hukum adi, hukum adat, ialah menyabitkan suatu pekerjaan bagi satu pekerjaan. Dan menafikan daripadanya. Seperti kita menyabitkan bahru bagi alam. Kita menyabitkan menyabitkan qadim bagi Allah. Itu menyabitkan suatu pekerjaan bahru. Bagi suatu ialah alam. Makhluk. Menyabitkan suatu kerjaan bertempat bagi suatu kerjaan ialah jisim. Katalah jirim. Atau menafikan dia kan suatu kerjaan daripadanya. Maknanya kita menafikan bahru daripada Allah. Itu ialah menafikan bahru daripada Allah. Itu mana menafikan dia daripadanya. Jadi pendek kata hukum tu sebelah balik isbat pun ada, setengah tu sebelah balik nafi. Jadi katanya kalau kita kata Allah qadim. Allah qadim. Allah yang kuasa. Maka di situ kita menyabitkan kidam bagi Allah, menyabitkan sedia bagi Allah. Allah yang kuasa. Itu maknanya kita menyabitkan kudrat bagi Allah. Lepas tu kita katanya Allah tidak lemah. Allah tidak baru. Itu maknanya kita menafikan baru daripada Allah, kita menafikan lemah daripada Allah. Allah ada, bukan tak ada. Itu hukum ni. Allah ada, bukan tak ada. Tentang kata Allah ada, makna kita menyabitkan ada bagi Allah. Kita menafikan tak ada daripada Allah. Maka yang kita buat keputusan begitu tu, buat keputusan kata Allah ada, bukan tak ada. Allah sedia, bukan baru. Allah kuasa, bukan lemah. Dengan tiada, kita hukum begitu saat ni tu. Allah kuasa, bukan lemah. Allah ada, bukan tak ada. Allah sedia, bukan baru. Kita buat keputusan gitu tu dengan tiada terhenti atas berulang-ulang. Tak nanti berulang-ulang, tapi kalau yang berulang-ulang ni ialah hukum adat. Yang berulang-ulang ni ialah hukum adat. Dan tiada terhenti pula atas menghantarkan dia oleh syarak. Kalau terhenti di atas menghantarkan dia, diletakkan dia oleh syarak, itu jadi hukum syar'i. Jadi maknanya, dengan maknanya contohnya Tuhan ada ni tak nanti kalau syarak tak cerita pun akal kita fikir nampak begitu. Kalau syarak tak cerita seperti Ashabul Kahfi tu tak ada Rasul duk cerita kat dia, tapi dia ada akal, dia dapat memikir dengan sendiri. Jadi maknanya kita boleh buat keputusan isbat suatu kerjaan bagi suatu kerjaan, kita boleh buat keputusan menafikan suatu kerjaan daripada suatu kerjaan, itu bukan melalui berulang-ulang. Sebab akal ni tak nanti berulang, dia boleh putusan dengan sekali fikir. Dari pulanya tak nanti benda yang putusan akal ni tak nanti diceritai oleh syarak.
Tak nanti dihantar diletak oleh syarak. Sebab kita dah nampak katanya alam ini baru, walaupun kalau fardunya, kalau syarak tak cerita pun akal kita fikir nampaknya begitu. Akal kita fikir nampaknya begitu. Walaupun tidak dicerita oleh syarak, tidak diletakkan syarak, tapi tetap kerjaan tu kalau isbat, isbatlah. Kalau nafi, nafilah. Itulah. Hanya mengisbat dan mengisbatkan suatu kerjaan bagi suatu kerjaan, seperti kita isbatkan kidam bagi Allah, kita isbatkan kudrat bagi Allah, kita menafikan bahru daripada Allah, kita menafikan lemah daripada Allah, itu melalui kiraan akal. Bukan melalui berulang-ulang. Kalau melalui berulang-ulang tu mana jadi hukum adat. Bukan juga melalui letakkan Allah, letakkan syarak, hataran syarak. Tak juga. Kalau melalui letakkan syarak tu jadi hukum syar'i. Bahkan mengisbat dan menafi itu melalui keputusan akal. Datang daripada akal. Begitulah. Kalau datang daripada berulang-ulang, itu adat. Datang daripada syarak, kita panggil hukum syarak. Sebab tu dia katanya bukan terhenti di atas berulang-ulang, bukan terhenti di atas hantaran, menghantarkan dia oleh syarak. Habis tu macam mana? Dan hanya hasil hukum akal itu dengan semata-mata menjadi Allah Ta'ala pada hati seorang. Itulah yang katanya fikiran akal. Hanya hasil hukum akal dengan semata-mata menjadi Allah Ta'ala pada hati seorang. Tuhan bagi nampaknya begitu dengan sebab kiraan akal. Jadi kita nampaknya begitu, sebab Tuhan bagi nampaknya begitu, Allah ada, Allah sedia, sebab melalui akal. Maka keluar dengan dia, dengan hukum akal tu, hukum syarak. Maka bahawasanya hukum syarak ni Allah Ta'ala yang menghantarkan dia bagi segala hambanya. Itu yang Allah Ta'ala letak untuk hambanya, buat begitu, tinggal begini. Kerana membaikkan dunia mereka itu dan akhirat mereka itu. Allah Ta'ala letakkan undang-undang, hukum-hukum yang ni kena buat, yang tu kena pantang. Tujuannya Allah Ta'ala letak begitunya, hikmatnya ialah nak membaikkan untuk hamba, akan dunia hamba dan akan akhirat hamba. Sekiranya kalau boleh mengikut apa yang dihantarkan oleh Allah Ta'ala, sekiranya mana-mana hamba, sekiranya kalau boleh mengikut akan apa yang diletak, yang dihantar oleh Allah Ta'ala, tentulah dia tu baik pada, dapat kebaikan pada dunia dan dapat kebaikan pada akhirat. Jadi hukum akal tu lain daripada hukum syarak, lain daripada hukum adat. Hanya datang daripada akal, Allah Ta'ala bagi akal, Allah Ta'ala bagi gerakkan akal sehingga dapat keputusannya seperti yang disebut. Allah ada, Allah sedia, bukan lemah, bukan baru, bukan tak ada, dan lain-lain lagi. Yang bersangkut dengan Rasul, bersangkut dengan Allah. Ketahui olehmu bahawasa hukum akal itu tersimpan pada 3 bagai. Ketahui olehmu bahawasa hukum akal, hukum-hukum. Hukum itu ialah isbat atau menafi. Isbat suatu kerjaan bagi suatu kerjaan. Menafi, yakni menafikan suatu kerjaan daripada suatu kerjaan. Nafikan satu perkara daripada suatu, isbatkan suatu kepada suatu tu dikatakan hukum. Itu panggil hukum. Lepas tu panggil kata akal tu sebab datang daripada akal, bukan daripada syarak, bukan daripada adat. Hukum akal tu tersimpan pada 3 bahagai.
tersimpan, tersangkat, tersakat atau terhingga pada 3 bagai. Tak lebih, tak kurang. Ada 3 bagai, tak lebih, tak kurang. Sebabnya, sebab apa boleh 3 bagai? Sebab kita maklum daripada saat ni bahasa hukum akal ialah hukum-hukum yang dibuat yang dibuat keputusan oleh akal. Yang dibuat keputusan oleh akal. Maka perkara yang dibuat keputusan akal kita tak lepas daripada 3. Keputusan akal kitanya tak lepas daripada 3. Sebab setengah-setengah tu akal kita apabila kita fikir, akal kitanya akal kitanya apabila dia fikirkan suatu perkara, dia buat keputusan kata benda ni mesti. Tengok. Ada Allah. Akal kita fikir mesti kena begitulah. Tak boleh jadi kat lain. Mesti begitu. Allah ada. Tuhan ada. Setengah-setengah tu akal kita fikirnya begitu. Tengok. Nak contoh mudah-mudahnya 2 campur 2 jadi 4. Mesti dah begitu. Setengah-setengah perkara tu apabila akal kita fikir, maka terdapat bahasa perkara itu tak boleh jadi. Berarti ada anak bagi Tuhan. 2 Tuhan. Lemah Tuhan. Maka lemah Tuhan tu atau tak ada Tuhan tu apabila difikir oleh akal, akal kita buat keputusan katanya tak boleh jadi. Dah 2. Jadi satunya akal setengah perkara tu, setengah-setengah tu akal kita buat putusan kata mesti kena begitu. Tuhan kuasa. Akal kita fikir-fikir, mesti tu begitu. Mesti begitu. Tak boleh kat lain dah tu. Apabila katanya lemah Tuhan, akal kita pun fikir lemah. Kalau begini. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Apabila itu satu bagai. Setengah-setengah perkaranya akal kita fikirnya. Akal kita fikirnya dapat bahawasanya kalau tak pun boleh jadi. Kalau jadi, kalau ada pun boleh jadi. Kalau tak pun boleh jadi. Kalau sungguh pun boleh jadi. Kalau ada pun boleh jadi. Kalau tak ada pun boleh jadi. Maka cakap tu ia tak ada dah yang lain. Macam begitulah. Jadi sebab itulah tersimpan kepada 3 bagai. Sebab benda-benda yang kita fikir itu terdapat bahawasanya ada 3 bagai. So, setengah tu akal kita fikir seperti baharu alam ini, akal kita fikir kata itu sungguh tu tak boleh jadi lain tu. Itu mesti tu tak boleh jadi kat lain tu sebab alam ini asalnya tak ada. Maka itu satu putusan. Apabila kita katanya alam ni baru, alam ni qadim. Alam ini qadim. Akal kita pun fikir, macam mana tak boleh jadi. Alam ini baru. Kalau Allah baru tu mesti. Kalau Tuhan qadim tu mesti. Tapi kalau alam ini, makhluk ini tu qadim, akal kita kata tak boleh jadi. Jangan keliru. Qadim alam tak boleh jadi. Qadim Allah mesti. Dah. Ada tak ada kita, akal kita pun fikir, boleh jadi kedua. Tengok masa 100 tahun lagi akan datang. Macam mana 100 tahun lagi akan datangnya? 100 tahun, artinya 200 tahun. Kita ambil jauh sikit. 200 tahun lagi akan datang, nak ada ke tak ada dah kita. Kita pun fikir, boleh jadi kedua tu.
boleh jadi kedua tu. Ada kita pada masa 200 tahun depan, tak ada kita pada masa 200 tahun depan, boleh jadi kedua. Buat gitu pula, jadi begitulah putusan. Tapi jangan tilik kepada adat. Kalau tanya macam mana 200 tahun lagi akan datang, kau masih ada lagi ke dah tak ada? Dia pun, adat orang kita sekarangnya tak sampai 100 tahun umur. Adat kebanyakan orang kita sekarang tak sampai 100. Kalau begitu 200 tahun tu tak ada dah saya. Kalau kata 200 tahun tak ada tu mengikut kebiasaan, itu mengikut adat. Tapi kalau mengikut akal tu, letak di, boleh jadi ada, masih ada lagi, boleh jadi dah tak ada pada masa 200 tahun depan. Jadi maknanya akal kita tu apabila dia fikirkan pada suatu kejadian, maka terdapat bahasanya setengah-setengah tu mesti. Setengah-setengah tu tak boleh jadi. Setengah-setengah tu boleh jadi sungguh, boleh jadi tak. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Mana terima kedua-dua belah. Jadi maknanya tersimpan benda buah fikiran, hasil fikiran kitanya terdapat pada 3 bagai. Dengan sebab itulah hukum akal ada 3 bagai. Pertama, wujub. Dan kedua, istihalah. Ketiga, jawaz. Maka inilah 3 bagai. Ini panggil hukum. Wujud, istihalah, jawaz. Ni sebuah bagi kalau orang belajar ilmu saraf. Kalau orang yang belajar ilmu saraf tu, dia katanya wujud tu masdar. Istihalah tu masdar. Jawaz tu masdar. Maka yang ni lah kena atas hukum. Wujub, istihalah, jawaz, itulah yang kena atas hukum. Lepas tu, kalau wajib, itu benda bukan hukum. Itu perkara. Tengok. Ada Allah, wajib. Mana ada Allah, wajib. Mana ada Allah, hukumnya wujub. Nah. Bersifat Allah dengan kudrat. Bersifat Allah dengan kudrat wajib. Wajib. Dia panggil begitu. Maknanya wajib. Maknanya bersifat Allah dengan kudrat tu hukumnya wujub. Dah. Ada ada anak bagi Tuhan. Artinya lemah Tuhan. Mustahil. Kita panggil mustahil. Lemah Tuhan mustahil. Lemah Tuhan mustahil. Maknanya lemah Tuhan tu hukumnya ialah istihalah. Lemah Tuhan tu ialah mustahil. Maknanya lemah Tuhan tu hukumnya istihalah. Jadi mustahil tu kena atas lemah Tuhan. Lemah Tuhan tu panggil kata mustahil. Hukum bagi lemah tu, hukum akal bagi lemah Tuhan tu ialah istihalah. Ada Allah tu ialah kena atas wajib. Wajib tak apa? Ada Allah. Allah tu apa dia? Ialah wajib. Ada Allah, hukumnya wujub. Begitu. Apa hukum ada Allah? Jawabnya wujub. Apa hukum ada Tuhan? Kuasa Tuhan? Wujub. Kalau tanya apa hukum, jawab wujub ke? Jawab istihalah ke? Jawabnya jawaz ke? Kalau tanya kena atas benda apa? Kalau katanya ada Allah, apa perkara? Wajib. Ada Allah apa? Ialah perkara yang wajib. Lemah Allah adalah perkara yang mustahil. Kalau tanya begitu.
apa perkara apa perkara katanya ada Allah wajib, perkara yang wajib. Tak ada Allah, perkara yang mustahil. Begitu. Jawab pun begitu. Ada makhluk ini jaiz. Jaiz. Ada makhluk ini jaiz. Dengan maknanya ada makhluk ini hukumnya ialah jawaz. Jawaz. Begitulah. Itulah kena atas hukum. Kalau nak begitulah. Jadi kita bagi tahu begitu, katanya diri hukum betul-betul tu ialah wujub, isti'alah dan jawaz. Tiga tu. Dengan sebabnya apabila akal kita fikir dapat bahawa perkara ni mesti, itu mana hukumnya wujub. Kita fikir pada suatu perkara bahawa ini tak boleh jadi. Seperti anak bagi ada Tuhan 2-3 masalah. Berbilangan Tuhan masalah. Kita fikir tak boleh jadi, maka benda tu ialah hukumnya istihalah. Panggil mustahil. Maka kita bagi tahu begitu, jadi maknanya wajib dan wujub ada berlainan. Istihalah dan mustahil ada berlainan. Jawaz dengan jaiz ada berlainan. Ada berlainan. Tapi apabila cakap dengan bahasa Melayu tu, biasa orang kita wujub dia tak panggil wujub, panggil wajib straight. Istihalah dia tak panggil istihalah, dia panggil mustahil. Kalau tanya apa hukum ada dua Tuhan, mustahil dia jawab. Tapi kalau nak betul tak boleh jawab mustahil, nak jawab kata istihalah. Kita bagi jawab tu. Apa hukum ada dua Tuhan? Jawabnya istihalah. Ada dua Tuhan tu apa perkara? Ada dua Tuhan tu apa perkara? Ialah perkara yang mustahil. Mustahil. Gitu. Ada Allah, ada Tuhan, apa hukumnya? Wujub. Wujub. Ada Tuhan, perkara apa? Perkara yang wajib. Wajib. Begitulah. Ada tak ada makhluk ini, apa hukum? Jawaz. Ada tak ada atau tak ada makhluk ini, hukumnya jawaz. Ada makhluk ini atau tak ada makhluk ini, perkara apa? Perkara yang jaiz. Kita bagi jelas. Sebab sekejap laginya, biasanya dalam bahasa Melayu panggil wajib straight. Kalau hukum pun, kalau mengikut tu, kita biasanya begitu, sembahyang 5 waktu wajib, itu wajib, hukumnya wajib. Ada Allah, perkara yang wajib, hukum dia pun dia panggil wajib juga. Begitulah. Tapi nak panggil tu tak salah, tapi bagi tahu perkara, nak bagi tahu perbezaan. Nak bagi tahu perbezaan di antara wujub, istihalah dan jawaz. Tengok. Maka arti wajib. Ini bukan hukum. Maka arti wajib itu barang yang tiada terupa. Ini betul lah dia kata wajib, tapi wajib ni bukan dia hukum, sebab hukum tu, diri hukum tu ialah wujub. Sebab wajib ni kalau nisbah bagi orang belajar ilmu saraf, dia panggil isim fa'il wasaf. Isim wasaf. Maka ia katanya, maka arti wajib.
Wajib ni apa dia? Perkara yang mana hukum dia tu ialah wujub. Wajib perkara yang pakai hukum wujub, panggil wajib. Perkara yang pakai hukum mustahil, istihalah kita panggil mustahil. Maka perkara yang wajib ni, barang yang wajib ni, salah begitulah. Maka arti wajib, mana perkara yang wajib, barang yang wajib. Maka arti wajib, kita tafsir dulu, wajib tu perkara yang wajib. Nah, itu barang yang tiada terupa dan tiada dibenar pada akal akan tiadanya. Perkara yang wajib tu ialah perkara yang perkara yang tiada terupa. Tak tasawur. Tak terupa, tak tasawur, tak terima, tak ternampak. Tiada terupa, tak tasawur, tak nampak, dan tiada dibenar. Kita tak benar. Tak benar tu maknanya kita tolak. Tidak dibenar. Maknanya kalau tak benar tu maknanya kita tak terima. Kita tolak. Kita tak kata sungguh. Tapi tak terupa, tak dibenar tu pada akal. Ini pada kiraan akal. Pada akal, yakni pada kiraan akal. Pada akal, yakni pada kiraan akal. Jadi perkara yang wajib ni ialah perkara yang tak dibenar oleh akal, oleh kiraan akal kita. Perkara yang tak ternampak oleh kiraan dalam akal kita, dalam kiraan akal kita, tak dibenar, tak terupa, akan tiadanya. Tak ada dia tu tak dibenar oleh akal. Tak diterupa, tak digambar, tak dibayangkan oleh akal. Tak ada dia. Apa makna? Sebab dia mesti ada. Sebenarnya nak cerita gitu, benda wajib, benda mesti ada, benda mesti sungguh. Benda wajib tu ialah benda mesti ada, mesti sungguh. Apabila mesti ada, mesti sungguh pada akal, benda wajib, benda mesti ada, benda mesti sungguh. Apabila mesti ada, mesti sungguh, memanglah tak dapat tidaklah akal kita tak nampak kata tak ada. Akal kita tak bayangkan tak adanya. Akal kita tak membenarkan kan tak adanya. Tengok. Ada Tuhan, perkara yang mesti kan. Perkara yang sungguh. Perkara yang mesti sungguh. Jadi apabila mesti sungguh ada Allah, memanglah akal kita apabila dia kira, dia tak terima kata tak. Nak kata tak ada Allah tu akal kita tak bayangkan. Akal kita tak tasawur, tak terupa, tak nampak. Dan tak dibenar, tak diakui. Akal kita tak terima. Akal kita tolak. Maknanya kalau kata tak ada Tuhan tu, akal kita kata, bukan dia. Begitulah. Jadi, tarif gini tu jadi susah nak faham sikit. Tapi tarif ni, tarif wajib dengan begini, itu dah masyhur. Sebab tengok dia katanya, barang, yakni perkara-perkara yang tiada terupa, mana tak ditasawur, tak dinampak, tak dibayangkan pada akal, dan tiada dibenar pada akal. Tu pada akal tu kembali pada dua. Tiada terupa pada akal. Tiada dibenar pada akal. Tiada terupa pada akal. Akan tiadanya. Tiada benar pada akal akan tiadanya. Soalah dua kali dah.
barang yang tiada terupa, sambung, dan tiada terupa dan tiada dibenar pada akal akan tiada. Pada maknanya begini, barang yang tiada terupa pada akal akan tiadanya, barang yang tiada dibenar pada akal akan tiadanya. Macam mana nak benar kata tak ada? Sebab dia mesti ada. Begitu. Macam mana nak terupa, nak nampak katanya tak ada? Padahal dia tu mesti ada. Sebab benda wajib, benda ada tak terima tak ada kan? Benda ada tak terima tak ada, atau benda sungguh bukan tak. Benda sungguh tak terima tak sama sekali. Maka benda ada tak terima tak ada, maka akal kita kata tak sungguhlah tak ada dia tu. Tengok. Ada Allah mesti kan. Sungguh bukan dak. Begitu. Kudrat Allah ada mesti ada. Apabila kudrat Allah mesti ada, akal kita nampak macam mana? Tak ada tu tak terima lah. Tak ada tu tak terima lah. Sebab apa? Sebab kudrat mesti ada. Tak ada kudrat tu, tak ada kudrat, artinya tak ada Tuhan tu tak terupalah akan pada akal akan tak adanya, tak ada Tuhan. Sebab Tuhan kita mesti ada, tak ada Tuhan, tak dibenar, tak diterupa, tak nampak, tak dibayangkan dalam fikiran. Sebab tak ada Tuhan tu, ada Tuhan tu akal kita nampak kata mesti sungguh. Tak ada tu tak boleh jadi. Begitulah. Kita ingat begitulah untuk nak faham itu ta'rif ni. Kita ingat katanya benda wajib tu ialah benda yang ada tak terima tak ada. Atau benda yang sungguh tak terima tak sama sekali. Benda ada tak terima tak ada. Tengok zat Allah ada tak terima tak ada kan. Tak ada dia tu tak terima. Mana benda ada tak bukan tak apa dia? Benda ada tak terima tak ada, atau benda sungguh seperti baru seperti qadim Allah, sedia Allah sungguh tak terima tak sama sekali. Tak terima tak sama sekali. Apabila kita faham gitu, maka fahamlah di sini dengan sebab ada tak terima tak ada, maka tak ada dia tu tak diterupa, tak dibenar oleh akal. Ada Allah, apa dia? Ada Allah mesti. Ada Allah mesti. Ada Allah mesti kena ada. Ada Allah perkara yang mesti, perkara yang wajib. Maka dengan sebab ada tu mesti, ada Allah tu perkara yang tak yang wajib, maka akal kita nampak ke tidak tak ada Allah? Tak nampak. Tak terupalah, tak terbayanglah, tak terfikir pada akal, tak dibenar, tak diterima oleh akal. Akan tak ada Tuhan. Sebab apa? Sebab dia wajib ada. Begitu. Dan iaitu dua bahagai. Dan iaitu wajib tu dua bahagai. Terbahagi kepada dua bahagai pula. Pertama wajib daruri. Pertama dia panggil wajib daruri. Kita tengok depan sikit. Tengok depan tu. Kedua wajib nazari. Dua bahagian. Jadi benda wajib terbahagi kepada dua pula. Wajib nazari, wajib daruri. Yang mana daruri ni daripada asal kita panggil darurat. Darurat itulah jadi kata daruri.
Mana darurat tu maknanya tak dapat tidak. Kena tahu. Macam bukan kata kena usaha bagi tahu. Maknanya benda ni kita dapat tahu benda ni dengan secara senang. Dengan secara mudah. Senang nak nampak. Senang nak faham. Senang nak dapat. Itu panggil daruri. Sebab kalau tak tilik di sini tu mana-mana pun dia ada daruri, ilmu ni ada daruri, ada nazari. Kalau orang tanya, kalau kita nak tahu, sekarang kita tak tahu ada orang ke tidak ada orang kat belakang kita. Ada orang ke tak ada orang? Contohnya, kat depan rumah kita lah. Ada orang ke tidak ada orang di depan rumah kita? Depan pintu rumah kita ada, sekarang ni kita duduk dalam rumah. Kita duduk dalam bilik. Sekarang kita tak tahu katanya, orang ada ke tidak ada di depan pintu rumah kita. Tak tahu. Lepas tu nak tahu, senang saja. Pergi tengok. Tak ada orang, ada kunci. Tak ada orang. Tu boleh tahu kata tak ada orang di depan rumah kita dengan secara senang saja. Dengan secara senang saja. Apa? Tengok dah tahu kata tak ada. Kalau ada pun tahu kata ada. Tahu kata ada orang di depan rumah kita, tahu kata tak ada di depan rumah kita, itu adalah tahu dengan secara darurat. Lagi pulanya, apabila kita buka, kita pergi tengok di depan rumah kita tu, kita nak lari daripada tahu tak boleh. Apabila kita tengok di depan rumah kita, boleh tak nak lari daripada tahu kata ada orang ataunya tak ada orang depan rumah kita? Boleh lari tak? Tak boleh lari. Dia ilmu pengetahuan tahu kata ada, kalau ada, tahu kata tak ada tu, tak boleh kita nak lari. Tu darurat. Benda tu akan cari kita. Nak lari tak boleh. Nak lari tak boleh. Seperti, begitulah. Kalau, contohnya, begitulah. Biasanya, ini nak cerita benak adat kita ni. Benak adat kita ni, dia kalau dia tak payah fikir, apabila kita keluar, kita tengok di depan pintu rumah kita, kenapa kosong tak ada orang, tahu kata tak ada. Kalau ada, kita tahu kata ada. Jadi makna tahu kata ada dengan tak ada tu, tahu kata ada orang di depan rumah kita, tahu kata tak ada tu, tahu dengan secara darurat. Semata-mata tengok tu, dah boleh tahu dah. Itu dah boleh tahu. Tapi nak tahu kata ada Allah, kalau nak tahu kata ada Allah, susah ke kan? Susah kena fikir, sebab kita tak nampak. Susah sikit kena fikir, tengok kepada alam ini baru ke tak baru. Begitulah. Jadi nak boleh tahu kata ada Allah ke tidak, susah. Itu panggil nazari, kena fikir banyak. Maka itu panggil nazari. Begitulah. Jadi perkara yang wajib terbahagi kepada dua bagai. Terbahagi kepada dua bagai ni ikut mana? Ikut senang kita nak dapat. Sebab wajib nazari, wajib apa dia? Wajib apa dia di sini? Wajib pada akal kan? Wajib akli, bukan wajib adi, bukan wajib syar'i. Maka wajib akli sama dengan wajib adi, wajib syar'i pun ada daruri, ada nazari ke semua. Lepas tu, sekarang kita cakap pasal wajib akli. Maka sama, wajib syar'i pun ada nazari, ada daruri. Wajib adi pun, wajib pada adat pun ada nazari, ada daruri. Wajib akli pun ada daruri, ada nazari.
Sebab masuk dalam katanya ilmu baharu ni, ilmu yang baharu, ilmu kita makhluk ni terbagi kepada dua. Ialah daruri dan nazari. Maka wajib hukum akal. Kena hukum akal. Masuk dalam ilmu. Kena hukum syarak pun masuk dalam ilmu. Kenal hukum adat pun masuk dalam ilmu juga. Sebab semua kenal hukum akal. Ilmu, kenal hukum adat. Ilmu, kenal hukum syarak. Ilmu, maka ilmu itulah terbahagi kepada kepada dua, daruri dan nazari. Maka ilmu ada dua, ilmu nazari dan ilmu daruri. Maka ilmu kalau bersangkutan dengan syarak panggil ilmu pasal tentang hukum syarak. Tahu hukum syarak, sembahyang waktu, apa hukum wajib, minum arak, apa hukum syaraknya, haram, tu tahu. Tapi nak tahu wajib sembahyang 5 waktu susah ke senang? Nak tahu arak tu haram tu susah ke senang? Tengok di situ. Lepas tu kita katanya kalau hukum adat pula. Kalau nak tahu katanya apabila mandi mesti basah, senang tak nak tahu? Senang ya. Ambil air, tuang atas badan, basah. Apabila kita nak tahu kain ini apabila diselamkan dalam air basah ke tidak, selam tengok. Senang ya. Lepas tu bukan adat. Hukum akal pun begitu juga. Masuk dalam pengetahuannya, tengok. Ada Allah tu wujud kan. Tapi kita tahu kata ada Allah. Masuk dalam bahagian ilmu juga. Sebab tu masuk tahu dengan hukum syarak, tahu dengan hukum akal, tahu dengan hukum adat, masuk dalam pengetahuan ke semua. Maka ilmu pengetahuan bagi benda makhluk ini terbahagi kepada dua bahagian, daruri dan nazari. Tahu kata ini wajib, tahu kata itu mustahil, tahu kata ini harus. Itu masuk dalam kata ilmu pengetahuan. Kenapa tak bagi kepada dua bahagian? Tengok, benda adat. Kalau ada yang senang kita nak tahu, kata wajib mandi apabila makan mesti kenyang. Senang ya. Cuba makan bagi makan nasi boleh 2 pinggang, tahulah kata kenyang. Mesti. Tapi kalau kita nak tahu pokok durian tahun yang keberapa dia berbuah, mulai berbuah. Tapi adat pokok durian tu ada kan. Pokok durian kita nak tahu adat-adat apabila tanam pokok durian tu tahun yang keberapa dia berbuah. Kena pakai masa lama nak tahu. Tanam bela-bela 7-8 tahun baru mulai berbunga. Nak boleh tahu tu bukan dia senang. Nak tahu adat pokok durian tu berbuah bila, bukan dia senang. Itu pun daruri. Begitu. Begitulah. Sebab ini terpulang katanya wajib, daruri. Wajib ni terbagi. Mana wajib masuk di dalam hukum. Kan? Wajib tu masuk dalam hukum akal. Hukum akal tu makna setengah pada pengetahuan kita. Maka pengetahuan kitanya ada kala daruri, ada kala nazari. Maka ikut gitulah. Jadi katanya wajib ni ada kala daruri, ada kala nazari. Tilik kepada nak boleh nampak kata wajib tu senang ke susah. Kalau senang daruri, kalau susah panggil nazari. Begitulah. Maka masalahnya gitu. Maka insyaAllah kita akan ulang balik masalah ni. Maka untuk hari ini kita akhir pada kata dan iaitu terbahagi ke dan iaitu dua bahagian. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'ala nafutaha ma'arifina wa nuru qulubana. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وحفظناه وسمعناه فردد علينا وافتح يدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. InsyaAllah lagi lebih kurang 10 minit kita sambung kitab Aqidatul Najin. Terima kasih Buya. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Sama-sama. Baba. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.